Assalamualaikum, welcome back to my channel Kakak Linda sharing kedapatan pegang buku. Okay, so kepada anda yang baru saja masuk jumpa ini channel, jumpa ini video, selamat datang. Anda sedang bersama aku Kakak Linda. Oke, hari ini aku mau berkongsi dengan kamu semua tentang pasal satu tempat nih yang ada di Tawau, tapi ramai orang tidak tahu akan kewujudannya. Sebab kenapa aku tahu ramai orang yang tidak tahu? Sebabnya kalau macam aku nih kan ada buat pesanan online. Contoh lah aku order contoh aku order makanan kan online. Lepas tu aku suruh dorang hantar. Aku selalu alamatku kuburan Jepun. Dorang tidak tahu yang di Tawau ni ada kuburan Jepun. Dan apabila dorang hantar tu makanan kan dorang selalu silap. Yang dorang pergi yang kuburan Cina dekat, kalau kamu area Tawau, kalau kamu tahu ada satu kuburan dekat Kampung Pukat sana. Itu adalah kuburan Cina, tapi dorang selalu macam tersalah antar. Dorang ingat kuburan Jepun yang aku cakap tuh ialah kuburan Cina yang ada di sana tuh. Padahal itu bukan kuburan Jepun, itu ialah kuburan Cina. Dan kuburan Jepun yang aku mau cerita nih, kuburan Jepun yang berada hanya di belakang rumahku ya. Lepas itu aku sudah pernah buat ada beberapa kali aku buat video pasal kuburan Jepun tuh. Cuma enggak, dia bukan aku detail lah bila ditubuhkan apa semua, enggak. Cuma aku kasih nampak sih suasana yang macam mana. So kalau kamu mau nampak, kamu boleh tekanlah link, nanti aku letak di description. Alright? Oke, jadi kuburan Jepun yang aku maksudkan nih ialah Tugu Peringatan Jepun. Oke, dulunya dia nih kuburan Jepun, tapi disebabkan monumen ataupun yang macam binaan-binaan ataupun kuburan-kuburan yang ada di situ tidak banyak, tinggal sedikit, ada beberapa, tidak sampai mungkin 10. Jadi dia telah ditukar kepada Tugu Peringatan Jepun. Oke, bukan lagi kuburan Jepun, right? So lokasinya di mana? Macam aku cakap tadi, lokasinya berada di belakang rumahku, yaitu Jalan Tanjung Batu. Lepas tu dia berada di sebelah barat sebelah barat Padang Golf. Oke, jadi sejarah Jepun di Tawau nih dari tahun 1902 lagi, sejak adanya perjanjian Anglo-Jepun, makin ramailah ahli perniagaan Jepun datang ke Tawau. Lepas tu pada tahun 1916 ada satu company, dia datang ke Tawau. Lepas tu dia beli 240 ekar tanah untuk dia buat ladang getah. Lepas tu sebelahnya pula dia beli lagi 607 hektar tanah untuk dia buat estate. Lepas tu nama pemiliknya ialah Fanosuke Kuhara. Lepas tu ada lagi satu lagi ladang Jepun yang dibuka. Lepas tu dikenali sebagai Estate Kubota. Dinamakan bersempena dengan nama pemiliknya, yaitu Kubota Umeme. Lepas tu ada statistik yang menyatakan sejak tahun 1921 tu terdapat seramai 191 orang Jepun yang tinggal di Tawau. Lepas tu sebelum Perang Dunia Kedua, bilangan orang Jepun semakin meningkat menjadi 1.175 orang. Disebabkan bilangan orang Jepun kan semakin lama semakin ramai, jadi dorang pun bukalah satu tanah perkuburan, yaitu yang di belakang rumahku ni. Dorang buka satu tanah perkuburan untuk orang-orang Jepun. Okay? Lepas tu apabila berlaku Perang Dunia Kedua, macam orang-orang Jepun yang terkorban semasa perang tu, dorang kebumikan di situlah. Jadi maksudnya di tanah perkuburan tu majoriti dorang yang dikubur di situ tu adalah mereka-mereka yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua. Okay, di belakang monumen tu aku ada jumpa lah, dorang sudah pergi translate di Google aku cari antara nama
nama orang-orang Jepun yang tersenarai di situ yang terkorban ialah ada Sado Toshi Ohta, Koji Matsuo, Takeshi Kusumoto, dan ramai lagi lah. Lepas tu di belakang monumen yang aku cap tadi tu ada satu tulisan yang dorang sudah translate PGBI. Okay, dia tulis macam begini. Mourning the deceased. I regret that some of our friends have died so young. It is very sad. I just hope that you enjoy the afterlife and you and your holy light over radiates to us. The living peaceful and happy forever. The hearts of the people in this world are threatening, and they fight for power and profit, and they are ungrateful and not truly directed against the principal victims of injustice. Terror at nothing, so that nothing can be done against injustice suffered. It is a lawless society. Former Tawarawa Estate employee Shimizu Tatsuzo. Oke, jadi di belakang monumen, salah satu monumen tuh ada tulisan begitu, macam dia luahkan perasaan menyesalnya sebab ramai dorang punya bangsa yang terkorban lah. Oke, ditulis oleh ada seorang pekerja rubber estate yang bernama Shimizu Tatsuzo. Oke, si Shimizu Tatsuzo, susah betul namanya disebut. Si Shimizu Tatsuzo ini dia bina batu kubur tersebut untuk memperingati 63 tahun pemerintahan Maharaja Showa. Oke, so peninggalan Jepun sampai hari ini di Tawau ini masih ada lah. Contohnya Jalan Kuhara, SMK Kuhara, kan dia nama si pemilik ladang tadi tuh, siapa tadi namanya tuh, si Panosuke Kuhara. Jadi nama tempat tuh diambil atas apa tuh dari namanya. Lepas tuh Jalan Kubota, Camp Kubota, Kubota Golf and Club. Oke, diambil bersempena nama Mr. Kubota. Ada lagi Jalan Dr. Yamamoto, Jalan Kukusan, dan Jalan Nissan Norin. Oke, lepas tuh ada satu tugu tuh paling besar. Dia kalau kamu nampak kan, kamu masuk, kamu jumpa dia tuh di tengah-tengah paling besar. Di belakangnya tuh ada tulisan banyak dari atas sampai bawah tuh. Pernah tuh aku buat video. Kamu nampak nanti aku letak link nanti. Di belakang tuh rupanya dia letak nama prajurit Jepun yang terkorban pada masa Perang Dunia Kedua tuh. Jo, antaranya dia cakap di situ yang aku sempat ambil asap terlampau banyak, jadi aku ambil sedikit ya. Saat antaranya Akido Yoshimi, Yoshimi Kanazawa, Shizuko Kaneda, pas itu ramai lagi lah. Aku ambil ini saja sebab susah disebut, terbelit-belit lidahku. Jadi kalau dulu kan sebelum PKP belum ada corona nih, ramai juga macam orang-orang Jepun datang pergi sembahyang, macam dorang sembahyang dorang tuh kan. Lepas itu dorang tak makanan, tak limau macam biasa tuh. Tapi sekarang cuma lama sudah dorang tak datang, mungkin sebab virus nih kan, jadi lamalah sudah dorang tidak melawat pusara mungkin nenek-nenek moyang dorang tuh. Jadi selama kami tinggal di sini kan, aku tinggal di sini dari tahun 2000 tahun berapa aku bisa SPM ya? Sebelum SPM 2004 tak silap. Dari 2004 aku tinggal di sini kan. Jadi tidak larilah kami dari soalan-soalan orang, macam orang tanya kami, kamu tak takut ke tinggal di situ? Adakah apa perkara-perkara seram yang pernah kamu nampak atau alami sejak kamu tinggal di situ? So, kalau bagi diri kami, kalau macam kami sendiri, macam kami tidak pernah juga ada alami kisah seram, gangguan atau apa, tidak pernah. Cuma menurut orang-orang yang lebih dulu dari kami di sini, orang-orang yang sudah duluan dorang daripada kami, dorang cakap tempatnya dulu nih seram. Kalau dorang macam lalu dari rumah kami nih kan, limpas, mesti dorang nampak macam ada kain putih kah begitu, macam terbang-terbang begitulah. Tapi kami memang tak pernah nampak lah, dan harap-harap janganlah pula tiba-tiba lepas aku buat video tiba-tiba pula dia muncul. Okay? Lepas itu ada lagi yang pernah aku dengar orang cakap, kalau dorang pergi bergambar di kuburan Jepun tuh, pernah ada case lah dorang bilang bergambar, terus tuh ada di belakang macam
ada orang macam joint venture bergambar begitu. Apa lagi, kalau macam ada juga orang pernah cakap kalau dorang balik macam tengah malam kan, kawasan tu kan laluan tu kalau malam gelap, kalau dorang balik malam, dorang mesti ada nampak macam bayang, macam perempuan, macam nampak dorang curi. Tapi kami memang tak pernah nampak lah. Nauzubillah lah, mudah-mudahan kami tidak akan nampak, dia tidak akan ganggu kami. So yalah, kayak mesti orang cakap kan mesti ada berkaitan dengan cerita seram, sebab dia kan kuburan juga memang, okay? So tapi memang tak ada lah.